إلى حضرة جدنا سيد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى بلن ابن ملكا نبي الله خضر عليه السلام، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، من أصولهم وفروعهم، شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Jadi kita sambung lagi bacaan kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Azamatul Khan Al-Husaini, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi pada bulan lepasnya kita telah bahas pada bismillah. Nah, habis dah. Begitu mana hari itu? Dengan nama Allah. Situ. Dengan nama apa? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Nah, maka telah kita bahas dah beberapa perkara yang dianggap pentinglah pada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa musannif mulakan dengan bismillah? Dan kita telah masuk dah pada membahaskan sedikit daripada makna-makna ma'ani pada Bismillahirrahmanirrahim, yakni kumulai risalah ini, iaitu yang diterjemahkan oleh musannif kita Syekh Daud Fatani. Kalau mengikut ulama'nya, afdal kita takdirkan muta'allaq bagi ba haraf ja asli itu di akhir. Maknanya dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani, kumulai risalah ini. Kenapa? Karena nak mengikut betul-betul zahir mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin bil basmalati fahuwa aqta'. Ala kulli halnya, tidak mengapalah Syekh Daud Fatani kita takdirkan muta'allaq bagi haraf ba haraf ja asli itu di hadapan. Kumulai risalah ini, risalah mana beberapa helaian kertas yang mengandungi faedah sangat besar. Beberapa helaian kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar.
Bahasa Arab panggil risalah lah. Orang sekarang panggil surat khabar. Akhbar. Nah, dah betul kau orang panggil surat khabar ni. Bukan berita harian dia. Utusan Melayu tidak ni. Ini orang panggil kitab ilmu syarak. Kalau berita harian utusan Melayu, sina hairan gapo semua tu, boleh kita nak capok, nak buat lalah makan ke, nak buat alah tidur ke, nak buat ketah bakar api ke, boleh. Ini kitab syarak. Tapi kerana apa musannif kita dia kata ini surat khabar. Inilah akhlak yang ditunjuk oleh ulama-ulama kita, yakni tawadhu'. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara khaffadallah. Siapa yang tawaddu' maka Allah Taala angkat. Dan siapa yang bertakabur, membesarkan diri dia, maka Allah Ta'ala akan merendahkan orang itu. Maka sebab itulah dia kata risalah ini orang panggil mimbabit tawaddu' musannif. Masuk dalam bab tawaddu'nya musannif. Dia tak kata aku mulai kitab ini. Nak kata ni. Akan kita kan. Inilah buku karangan saya. Padahal kau pipih je pun. Tapi buku karangan saya. Oi, orang sekarang. Orang dulu dak tengok. Ku mulai risalah ini. Dengan nama Allah, yakni dengan berkat nama Allah. Kita pakai makna bolitabarrukan. Dengan berkat nama Allah. Dengan daulat nama Allah. Kenapa banyak orang panggil zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW? Kita mula dengan nama Allah. Bismillah wada'tu janbi. Bismillah awal wa akhiruhu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Bismillah, banyak bismillah. Ni dah kan? Supaya kita mengerti dan sentiasa menyadari bahawasanya setiap pekerjaan kita tidak mungkin kita dapat buat dengan sempurna melainkan dimulakan dengan nama Allah. Setiap apa yang kita buat sekarang ini ya apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada azali lagi. Sebab itulah makna bagi ba tu katanya ulama dengan makna bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Dengan qudrat akulah telah ada barang yang telah ada ini. Wa biyakunu ma yakunu, dan dengan qudrat iradat akulah akan ada benda yang lagi akan ada. Maka bermula sesuatu benda pun dengan Allah dan berakhir sesuatu perkara pun dengan Allah. Maka tidak dapat kita buat sesuatu perkara lulus perkara tersebut melainkan dengan keizinan daripada Allah. Maka sebab itulah dituntut pada kita nak buat sesuatu perkara yang ada harga di sisi agama dimulakan dengan berkat, dengan daulat nama Allah Ta'ala. Maka Allah ni orang panggil nama. Nama bagi zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang melayakkan diri dia disembah. Itu Allah. Ni Allah ni apa? Nama bagi zat ketuhanan yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang melayakkan diri dia disembah. Itu Allah. Kalau yang kata Allah ni Tuhan, salah. Kalau Allah ni Tuhan, banyak Tuhan. Hak terlekat dinding banyak mana hak terlekat dinding. Ni Allah. Depan pula ada pula Allah. Ni. Buka di kitab pula ada pula Allah. Allah tu tulisan. Nama bagi siapa? Nama bagi zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang melayakkan diri dia disembah. Itu makna Allah. Ismun lizatin al-ma'budu bihaqqin. Ismun lizatin ma'budu bihaqqin. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu kena tepat, betul, cerah. Itu makna Allah. Maka ulama berpendapat bahawasanya kalimah Allah ini ialah kalimah lafaz yang murtajal. Apa lafaz yang murtajal? Yakni lafaz yang tidak dipindah daripada mana-mana perkataan. Dia orang Melayu Kelantan, kau Melayu
Epoh ke, Melayu Perak, Melayu Kedah, Alus tak mana pun, Melayu Melaka pun, memang dia kena kata Allah. Nah, itu ni. Indonesia ke, Rusia ke, Baghdad, Iraq, Jordan, Syria, Amerika, Perancis mana pun panggil Allah. Nah, tidak boleh diterjemahkan dengan apa-apa makna selain Allah tu ialah Allah. Itu makna kalimah murtajal. Asal dia dah alif lam lam ha. Nah, nama siapa? Nama bagi zat yang kita sembah dia tu tepat. Kena. Itu Allah. Nah, Jepun ke Korea ke Cina ke Allah juga. Kita Melayu ke Sia ke Indonesia ke Allah juga. Nah, marilah pak jetak mana duduk di hujung bumi mana pun semuanya memanggil Allah. Itu Allah. Itu orang panggil kalimah Allah ialah lafaz yang murtajal. Tidak dipindah daripada mana-mana perkataan. Itu kata setengah ulama. Kata setengah ulama pula Allah itu lafaz yang mangkul. Lafaz mangkul. Apa makna mangkul? Yang dipindah daripada asal perkataan dianya ialah ilah. Ilah. Kerana fitrah manusia memang dia mencari siapa Tuhan yang menjadikan dia. Manusia ni cari Tuhan dia, orang ni cari Tuhan dia, siapa dia Tuhan. Kadang-kadang tak bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan api. Kadang-kadang tak bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan berhala. Kadang-kadang tak bertemu langsung dengan api, dengan berhala, bertemu dengan dewa-dewa tak tahu mari ke mana, rekod-rekodan. Jembalan gentayangan mana dia buat jadi Tuhan dia. Ana orang panggil manusia fitrah nak kepada Tuhan. Tak payah lagi dah. Baki lagi jumpa ke dak Tuhan sebenar tu. Ni. Maka manusia tidak berjumpa, tidak dapat bertemu dan tidak dapat mengenal Tuhan yang sebenar melainkan Allah Taala kirim nabi dan rasul. Maka bila nabi-nabi mari, rasul-rasul mari cerita Tuhan kita ada. Ada dia tu mesti wajibal wujud. Tak terima tidak ada. Tak terima tak ada. Adamul lahiq, adamus sabiq, adamul hal. Itu makna ada Allah. Ada kita ni mungkinul wujud. Kerana ada kita ni terima tak ada yang dahulu. Sebelum daripada 31 hari bulan 8 1989 Faiz ni tak ada. Tak ada lagi. Bila lepas pada tarikh tu tubik di dunia. Maka ada kita didahului dengan tidak ada. Bermakna ada kita ni terima tak ada. Mana? Tidak ada yang dahulu, ada musabiq. Dah sekarang ada terima ke tidak ada? Terima. Akan berhubung dengan tidak ada yang lagi akan. Dalilnya mana? Ayah kita, kalau ayah tidak ada dah mati dah. Tak ada dah. Tidak ayah kita, tok kita. Tidak tok kita, moyang kita. Tidak moyang kita, cek kita. Tidak cek kita, cok kita. Tidak cok kita, ciak kita. Ramai mana dah tidak ada. Ini menunjuk kata kita pun lagi akan tidak ada. Kata ni. Maka ada kita ni berhubung dengan adamul lahiq. Tidak ada yang lagi akan datang. Dan tengah-tengah ada ni pun terima tak ada, terima. Orang panggil terima adamul hal. Orang mari cari kita tu iman ada, tu iman tak ada, pergi mesyuarat. Di majlis agama. Orang mari cari tok ngulu tak ada, tok ngulu pergi mesyuarat JKK. Kata ni. Orang mari cari, Pak Mak ada rumah Pak Mak. Pak Mak tak ada tu kedai kopi. Tengok. Terima tidak ada. Allah tak terima langsung tidak ada. Tidak ada yang dulu tak terima. Tidak ada yang sekarang tak terima. Tidak ada yang lagi akan datang pun tak terima. Huwal awwalu, dia yang awal, bukan dengan makna mula-mula. Tengok. Jangan kita faham ayat Quran ni mengikut kepala otak kita. Huwal awwalu wal akhir waz zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang awal. Apa awal? Segera faham pada kepala otak kita nya awal ni yang mula-mula ada. Mana Allah Taala hak mula-mula ada. Tubik Allah Taala dia hak mula. Sebab itulah dia jadi Tuhan. Oi. Jangan duk i'tikad begitu, karuk tu. Awal dengan makna mala awwalulahu wujuduh. Ada Allah Taala tu zat dia, tidak ada permulaan bagi ada. Itu makna awal pada Allah.
Yang diibarat oleh ulama mutakallimin, ulama usuluddin, ulama tauhid, dengan sifat qidam. Dengan sifat qidam. Tengok. Walhalnya telah difahami makna sifat qidam itu pada sifat wujud. Makna bagi qidam difahami pada bahasan sifat wujud Allah Taala. Tapi ulama kita dia asingkan bahasan qidam dalam satu sifat. Kenapa? Baqa gitu juga, kekal. Mana apa? Tidak ada akhir bagi ada. Sudah difaham dalam sifat wujud. Allah Ta'ala ada, dia tidak akan berhubung dengan tidak ada yang lagi akan datang. Tidak akan berhubung dengan adamul lahik. Tapi dibahas suku, dibahas asing oleh ulama mutakallimin. Kerana apa? Lianna khata' fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, akibatnya durjana sangat besar. Kalau tidak kufur, paling kurang fasik mubtadi', ahlul bid'ah. Maka sebab tu ulama tauhid kita dia sangat terperinci di dalam bab bahasan ilmu ilmu akidah, ilmu aqaid. Baik. Kalau begitu Allah asalnya daripada ilah, katanya setengah ulama, daripada lafaz manqul. Lalu bila nabi anbiya mursalin diutuskan pada manusia, diajar kita tentang sifat-sifat Allah. Bahkan 30 juzuk Al-Quran tu 2/3 daripada Quran tu membahaskan tentang tauhid. Tentang sifat-sifat Allah Taala. Satu bahagian daripada 3 bahagian Quran tu menceritakan tentang hukum ahkam. Ini menunjuk kata tauhid sangat penting. Sangat muhim. Orang yang tak betul tauhidnya, walau sembahyangnya hebat, hangus dahi dia. Berapi dahi dia. Lepas beri salam tu naik api, Allah. Kuatnya dia bersujud semayang. Tapi dia semayang, dia semayang bagaimana i'tiqadnya? Allah Ta'ala ni ada depan. Siap. Tu imam kata, istawa'tadilu, betulkan saf, rapatkan saf. Tutup, matikan handphone. Karena kita akan menyembah Allah, kita menghadap kepada Allah. Orang tak mengaji tauhid, dia pegang zahir perkataan imam. Tuhan duduk depan. Besar mana Tuhan? Allah ada lah ni, Tuhan duduk depan ni. Dia bayang gitu. Ini orang panggil orang yang menyembah wazan, menyembah berhala, yang ada pada zihin dia. Tak sah. Bermakna ibadat dia usah ke nak terima, nak sah, nak terima sah budak. Mana gitu? Usahkan nak terima ibadat tu sah pun dak. Seumpama pergi hantar surat di posmen, tak ada stamp, tak ada alamat. Bengong orang pos laju, kata mun atas siapa ni? Hantarlah siapa-siapa. Tak ada buat kerja begitu kata ni. Mesti nak hantar surat ada dengan stampnya, ada dengan alamatnya cukup lekat, barulah orang boleh pergi hantar. Itu ibarat kata orang yang beribadat tanpa mengenal Tuhannya. La tasahhul ibadah illa ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadat seorang itu melainkan mengenal dia akan siapa yang dia ibadatkan. Itu ni. Tak kenal tu maknanya orang panggil duduk mengenal makhluk lagi. Orang yang mengenal Allah ialah dengan makna tak kenal. Al-ajzu 'anil idraki idraku, al-ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatun. Lemah daripada mengenal itulah kenal. Sebagaimana yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak bermasa, tidak berada di dalam alam, tidak berada di luar alam, tidak di bawah hukuk masa, tidak ada suntuk masa di zat Allah Ta'ala. Yang berada di tempat, berada di dalam alam, yang berada di dalam alam, di dalam masa yang ada suntuk masa itu kita. Ni kita. Allah lewat sudah mengajar ini pukul 9, lapar nasi, macam-macam perkara. Ni. Kenapa? Kerana kita berada di bawah suntuk masa. Allah tak ada dalam suntuk masa.
Tidak kata nak berdoa pada Allah Ta'ala tu, nanti tunggu pukul 3 pagi. Kenapa ni? Yang zilu rabbuna kulla lailatin. Turun Tuhan kami pada sepertiga malam. Sepertiga malam barulah dia nak berdoa. Masa ni Tuhan tak ada pergi Mekah. Mana boleh begitu? Allah Ta'ala itu wajib al-wujud. Tak terima tidak ada. Tak terima adamul hal. Tak boleh kita, tak ada orang ni, mari kita merapak. Allah Ta'ala ni Mekah pukul 3 pagi ni. Allah Ta'ala turun Mekah ni. Tak ada di Malaysia. Kita merapak pun beres lah. Allah Ta'ala tak terima tidak ada. Gilah bawah sutuk masa bawah hukuk bumi mana, hujung bumi mana pun tak terima ketiadaan Allah. Tak terima. Dan Allah tidak ada suntuk masa. Tika mana, saat mana, masa mana kita boleh sentiasa berdoa pada Allah. Dan dia tak bertepat. Dia tak kata nak semayang tu nanti tunggu naik umrah, naik haji dulu. Bapa? Allah duduk Mekah. Allah tak bertempat. Di mana sahaja kita boleh rapat, boleh dekat, boleh ingat kepada Allah. Itulah orang panggil kita orang ahli sunnah wal jamaah. Maka bila Nabi-Nabi Rasul-Rasul mari cerita tentang Tuhan yang sebenar, maka daripada ilah itu ditambahkan alif lam. Jadi al-ilah. Al-ilah. Asal nak cerita. Biar tahu juga kita ni nak sebut Allah. Nak tahu asal usul Allah ni. Daripada ilah tu ditambah alif lam. Karena hasil daripada kenal dah sifat-sifat Tuhan. Maka daripada ilah jadi al-ilah. Jadi nak cakap tu jadilah hamba. Kita pergi sembah al-ilah. Ni. Kau ada orang cakap gitu. Jom kita sembah al-ilah. Al-ilah nah dia. Maka dia hazahkan alif yang kedua. Bila dia hazah alif yang kedua, dibuang alif yang kedua, jadi berat nak sebut. Saqilah. Seberat nak sebut. Jadi nak sebut payah. Allah jadi pengakuling dah tu ni. India atau India gitu Allah. Allah. Orang Arab ni dia bahasa fasih. Fasihah, fushah. Bahasa dia fasih. Dia tak ambuh berat-berat begitu. Maka dimasukkan alif yang kedua itu di dalam tasydid, maka jadilah Allah. Maka daripada ilah ditambah alif lam al-ilah, dibuang alif yang kedua, dimasukkan dalam sabdu sehingga disebutnya Allah. Maka sekarang ini nama itu jadi khusus pada nama dan makna. Khas pada nama dan makna. Apa khas pada makna? Apa makna Allah? Ismun lizatin ma'budu bihaqqin. Nama bagi zat yang kita sembah dia itu tepat. Itulah Allah. Maka khas pada nama apa makna? Tak boleh kita nak letak selain daripada zat yang bersifat dengan sifat kamalah, sifat ketuhanan yang melayakkan diri dia disembah dengan nama Allah. Tak boleh. Melainkan dengan berlapis Abdullah, Habibullah, Khalilullah. Itu tak apa. Kalau letak semata-mata Allah, tak boleh. Meja ni. Meja ni zat. Jirim, zat. Sayangnya kita ke meja ni, ya Allah, banyak berjasalah. Banyak ustaz main mengajar ni. Maka kita pun letak nama meja ni, aku pernamakan meja ini dengan nama Allah. Boleh? Tak boleh. Kerana meja ni bukan zat yang kita sembah dia tu tepat. Betul, kena. Maka tidak boleh dipernamakan nama Allah. Begitulah juga zat-zat yang kita sembah dia tu tak tepat dan tak betul serta tak kena, kita tidak dibolehkan meletak nama Allah. Seumpama hok dulu timbul ke isu nak mempernamakan zat yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenar itu dengan Allah. Boleh? Tak boleh. Ada pun orang bukan Islam nak sebut nama Allah tu tidak mengapa. Macam orang Cina di Kota Baru. Orang Cina Kota Baru ni, orang Cina di Kelantan. Oleh kerana rapat dia duk bersaing, duk bersahabat dengan orang Kelantan. Kerana Kelantan ni memang 95% orang Melayu. Sepatutnya naik ke LCC di Kelantan lah. Kerana nak tolong Melayu. 95% orang Kelantan ni Melayu. Maka orang Cina ni dia duduk bergaul dengan orang Melayu Kelantan lama dah.
Kerja tukang rumah ada, buka tempat baiki apa? Baiki mutu pun ada. Nak pomen orang panggil, pomen mutu. Maka bila kita tanya rumah ni siap bila ni apa? Dia kata insya-Allah 3 hari nanti siap lah ni. Tengok. Nah, mutu saya bila ni siap ni apa? Insya-Allah. Insya-Allah haji. Esok datang siap lah. Insya-Allah. Maka dia sebut nama Allah boleh tak? Boleh. Jangan pula pergi tapa mulut dia, pergi genyeh mulut dia. Nah, lama ke, apa ni awak bukan Islam tak boleh? Boleh. Dia nak sebut nama Allah tak mengapa. Nah, sebut tak mengapa. La wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada orang yang bukan Islam yang menyembah berhala, siapa yang buat langit bumi? La yaqulunna Allah. Dia akan kata Allah. Dia kata, nah, adapun dia nak mempernamakan Tuhan yang dia sembah seharian itu dengan Allah, itu tak boleh. Nah, kenapa? Mengikut orang panggil hukum adat di tempat kita ni boleh menyebabkan berleluasanya murtad. Maka kena ambil kira al-adatu muhkamatun. Adat setempat jadi hukum. Nah, jangan kita buat kira tempat yang kita belajar di Mesir. Ni ada ustaz yang balik Mesir dia mengajar. Saya belajar di Mesir, tak ada apa-apa isu pun. Orang Kristian semua baca Injil, Bible dia dengan lafaz Arabnya Allah. Nah, hebat, tak ada masalah. Tak bising, tak balah pun. Itu Mesir. Ini Malaysia. Nah, sama ke min sa'ra, min la ya sing alih. Ya Malaysia apa payah dah ni. Malaysia dah ni. Sing ya alih. Sama. Tak sama. Ejo nama negeri tak sama dah. Nah, adat dia pun tak sama. Nak itu ni. Orang Malaysia ni kalau ustaz kena pakai serban jubah. Paling kurang kena ada sepiah sokok. Kalau ustaz mari rambut panjang ni, nah, baju cak korok, nah, seluar jin, tali pinggir korok gigi tajam, tobat lari orang. Ni ustaz kau mengadah-adah. Nah, itu di tempat kita. Maka kita pun kena pulah lah serban. Kena pakailah jubah. Baru orang kampung tu tenang nak belajar. Kalau di Mesir tidak bermasalah. Orang alim di Mesir ni biasa saja kadang-kadang pakai kok, pakai necktie, tak ada piah pada atas kepala, tapi ilmu masya-Allah. Nah, kalau dia khutbah tu bergegar tiang aras boleh jadi. Nah, hebat tak hebat ilmu dalam dada kita ingat. Ada ni. Mukrik dia baca kitab tu dia boleh tegur lagi salah mukrik dia baca kitab. Walau dia tak ada kitab. Kerana ilmu duk dalam kepala otak. Nah, kadang-kadang tu piah tak ada atas kepala. Nah, pakai seluar jin, pakai t-shirt, pakai kuk, pakai necktie biasa saja. Adat dia tak sama. Tiba-tiba kita mengaji ke Mesir, pakai seluar jin, pakai baju t-shirt, cak boyo ngakuk ke berapa, balik ke Malaysia buat cara lagu tu. Nah, ustaz balik Mesir ni. Ya. Naam. Mari mengajar kuliah maghrib di masjid saya. Tiba-tiba ustaz mari seluar jin. Nah, rambut panjang. Panjang ni. Ikat boleh serban. Nah, padahal apa yang ustaz nak ceramah sama saja. Buang serban, pohon ni juga dia akan ceramah. Tapi orang kita ni tak boleh terima. Ustaz aku menghadapi kuda ni. Jawabnya tak ada seorang. Boleh masjid ni dia seorang. Nah, sekali dengan tu imam hok jemput dia. Kata ni, pengerusi masjid pun kelik. Ustaz tak yakin aku. Bawa orang mari mengajar ya. Maka itu adat kita. Maka balik kita kena ikut adat setempat. Tak boleh buat apa adat tempat kita belajar tu. Nah, kerana kaedah fiqhnya al-adatu muhkamatun. Adat setempat jadi hukum. Dan memanglah orang Arab. Nah, di sana baik Islam, baik Kristian, memang dia orang Arab. Nah, dia baca Bible, dia dalam bahasa Arab. Mana ada bahasa orang putih? Dan tahap keilmuan mereka tidak sama dengan kita. Cuba tengok, channel Arab. Nah, orang panggil temu ramuh dia ke apa dengan Syekh Azhar ke. Nah, penemu ramuh tu kadang-kadang free hair. Tidak kadang-kadang, semua free hair. Rambut koko. Tapi dia temu ramuh Syekhul Azhar, ulama Azhar. Dan bila dia temu ramuh, dia sendiri yang menyambung ke ayat Quran yang Syekhul Azhar baca. Nah,
kaedah fiqh ke apa, dia sendiri sambung. Tak pakai tudung, pakai skirt. Tahap keilmuan tak sama. Tepat dia orang tu kecil tu dah hafiz dah. Nah, kita besar tu hafah lagi bukan hafiz dah. Nah, tengok. Pas nak sama macam mana? Nah, tu. Taghayyurul hukmu bitaghayyurul azmani wal makan. Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya masa dan tempat. Maka sebab itulah adat setempat jadi hukum. Tempat kita tidak disayugiakan begitu. Tak boleh. Tu baik. Kalau begitu itulah orang panggil Allah. Nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma'. Nama bagi zat. Yakni khas pada nama dan makna. Nama bagi zat dan khas pada nama dan makna. Tak boleh lain pada Allah nak letak nama Allah, tak boleh. Adapun selain daripada nama Allah, seumpama Ar-Rahman. Hak lain pada tu. Kadang-kadangnya ada yang khas pada makna, am pada nama, ada yang am pada makna, khas pada nama. Yang bila masa dia tu am pada nama, maka boleh kita panggil orang tu Rahman. Boleh kita panggil orang tu Rahim. Seumpama sifat lagi akan. Tengok. Yang amat murah. Tengok. Ar-Rahmani al-munaimu bijalailin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang kasar, yang nampak dengan mata kepala. Siapa dia yang dapat bagi nikmat segala benda ni? Dia saja. Jadi makna Ar-Rahman umum. Al-munaimu bijalailin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang nampak dengan mata kasarnya umum. Baik dia Islam, mukmin, kafir, fasik, munafik, ke siapa dia, hatam, natan sekalipun, binatang sekalipun, semua Allah Taala jamin rezeki. Murah. Kata orang Fatani, guru tani dia panggil boroh. Borohnya Tuhan. Ar-Rahman makna Tuhan yang amat boros. Boroh Tuhan ni. Apa makna boroh? Apa makna murah? Dia buri dengan kita kadang-kadang tak minta. Cina hok kaya-kaya tu ada yang semayah hajat. Tak ada, tak semayah. Tapi kaya. Tak pernah minta tapi kaya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala boroh. Dia bagi semua sekali. Tak kira siapa. Manusia ke jin ke, menatai ke tumbuhan ke, mukmin, kafir, fasik ke siapa dia bui sama rata habis. Itu makna jalailin ni'ami. Dah siapa dia hok dapat bagi segala benda kepada semua makhluk dia? Hanya Allah. Maka sebab tu Ar-Rahman khas pada nama, am pada makna. Khas pada nama, umum pada makna dia. Pada makna seluruh makhluk dapat kecap rasa rahmannya Allah Taala, borohnya Allah Taala. Kadang-kadang orang kafir tu lebih kaya daripada kita orang Islam. Lebih banyak tanah daripada kita orang Islam. Lebih senang-lenang daripada kita orang Islam. Kenapa? Itu ni. Kerana dunia tidak ada harga di sisi Allah. Kalau ada di sisi Allah Ta'ala harga dunia ni seberat sayap nyamuk, setegak minuman pun tidak akan diberi pada orang kafir dan orang munafik. Dah orang kafir, orang munafik ni bukan setegak air yang minum. Puluh-puluh payah aruk dah dia telah. Bucik perut-perut. Ini menunjuk kata harga dunia ni tidak ada di sisi Allah. Maka kenapalah kita orang yang Allah Ta'ala beri nikmat yang lebih besar daripada bumi, dunia dan seisi ni, kita duk tengok benda tu lagi nikmat. Ni kan kita boleh semayang, boleh berdengar ilmu, boleh bersedekah, boleh naik haji ke Mekah, boleh tu boleh ni, segala ibadat yang Allah Ta'ala bagi kita ni tak tergendala, tak tergalang. Tiba-tiba kita rasa tu lagi nikmat. Selesai semayang subuh 2 rakaat, turun masjid, tengok Cina bawa kereta Porsche. Allah, gila lah Nathan ni. Kaya gerai aku tengok.
Kalau boleh kaku. Nak main gitu. Nah, walahanya semayang 2 rakaat subuh tak ada lebih besar daripada tu. Nah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Tapi tak nampak. Kata ni, tak nampak itu adalah nikmat. Yang kita nampak nikmatnya ialah hak nampak dengan mata kasar. Boleh rumah besar-besar, pergi jalan rumah datuk, tengok rumah ni lagi, homestay ni lagi, surah lagi, gila kata rumah besar. Terbeliuk putih mata dah kata ni. Di sisi Allah Ta'ala tak ada harga. Tak ada harga. Sahabat dulu terlupuk takbiratul ula. Sanggup dia nak sedekahkan. Nak kata ni. Nak tanah, kebun, tamak sekali dengan buah-buah tamak dia. Habis nak sedekah. Ya Rasulullah, kalau aku sedekah kebun tamak aku sekali dengan buah-buah tamak ni, boleh ke dok aku gantikan? Nak pahala takbiratul ula yang aku luput tadi. Rasulullah kata tak boleh ganti. Kalau mu ambil gunung Uhud tu hak mu seorang pun nak balas dengan takbiratul ula, tak boleh. Allah. Sahabat dulu dunia ada, tapi letak tangan dia. Nah ni. Kita dunia tak ada, tapi duduk dalam hati kita. Nah, dunia tak ada. Rumah sewa, kereta bayar tak habis lagi. Nah itu ni, kadang-kadang buta dengan orang nak bayar rumah, nak bayar api air elektrik. Ya, tapi hati ahlud dunia. Tengok orang pakai kereta besar titik tak air. Dah, bunyi kata kerja di Singapura banyak lagi duit, cung laca tinggal orang tua di kampung ni. Nah, nak tinggal ngaji, hok molek-molek duk ngaji dah tinggal. Kenapa? Kerana nak dunia. Kerja pun tak dapat-dapat. Nah, kalau dapat pun sikit. Tak boleh tanding dengan akhirat. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mana-mana orang yang nak habuan yang sedikit daripada dunia ni, kami beri. Karena dunia ni walaupun kita rasa besar, tapi sikit. Karena syurga yang paling kecil itu 10 kali lebih luas daripada dunia. Lebih luas 10 kali daripada dunia. Hak paling akhir keluar daripada neraka, kerana ada iman dia sebesar zarah, seberat si biji sawi, di sisi ahli sunnati wal jamaah, maka dia keluar daripada neraka, masuk syurga. Berapa keluasnya syurga? Allah. Bukan seluk tanah. Tak ada ni. 10 kali dunia. Luahnya Allah Ta'ala balah. Sebab tu dunia ni bukan tempat balah bila kita buat amal ibadat ke dia. Kerana tak muat. Kalau Allah Ta'ala balah, habuan akhirat, hak kita duduk kerja tiap-tiap hari ni, pecah bumi ni. Pecah bumi. Tak ada ni. Inilah yang mengujikan hati kita. Ujian kerana kita tak nampak dengan mata kepala. Semaya jemaah tak nampak 27, 25. Tak pernah lepas semaya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lebok jatuh 27,000 RM. Tu coh masjid ni kena buat besar lagi masjid. Ni, besar lagi kena buat masjid ni. Kerana orang tak sabar untuk solat berjemaah. Apa tu? Kerana lepas daripada semaya jemaah, Zuhur Asar boleh RM25,000. Maghrib, Isyak dan Subuh boleh RM27,000. Tak kaya apa? Naiklah tu minyak. Tak ada masalah. Kerana 5 waktu boleh duit. Ini masalahnya tak dapat. Tak ada tu email lepas maya tu takut belakang sejadah. Banyak ni zikir sedap sikit. Tak ada. Tak ada, tak nampak. Inilah yang menguji hati kita. Yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang mempercayai benda yang tak nampak dengan mata kepala. Tengok. Habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Atau makna bawah. Ar-Rahman mana al-munaimu bi jalailin ni'am. Allah Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang nampak dengan mata kasar, nak anugerah tu pula dengan cara boros. Dengan kita tak perlu minta pun dia bagi. Sebab tu kadang-kadang orang tu, dia kata, semaya hajat pun Tuhan tak wiwi juga. Tengok aku. Semaya dok gapo, dok bukan setakat semaya hajat, semaya 5 waktu aku tak semaya.
Tapi kaya pergi padamu. Sebab tu kita hak semayang, hak berdoa pun bukan kerana kita berdoa tu kerana Allah Taala tak tahu hajat kita. Kita berdoa tu kerana syariat agama. Ud'uni astajib lakum. Minta doa olehmu padaku nescaya aku akan perkenan. Doa dengan makna apa? Minta talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarruk. Minta dengan makna kita pihak hamba pada Tuhan yang Maha Hebat, di atas jalan yang tadarruk. Bukan memaksa. Bukan dengan makna panjang doa tu imam ini. Kenapa ni? Allah Taala ni tak boleh kalau doa pendek-pendek, dia tak tahu. Kena doa panjang sebut habis. Ya Allah, aku nak kereta Toyota, ya Allah aku nak macam-macam. Kutip minta habis dengan Tuhan. Kenapa tu? Dia kata Tuhan tak tahu. Itu doa dia sudah tidak sah. Karena akidah dia pun tak sah. Tahmah jahil pada Allah. Allah tahu apa yang kita nak. Bahkan apa yang akan terlintas pada hati kita saat yang ke depan, Allah tahu dah. Walaupun kita tak tahu. Ada ni. Apa? Ya'lamu sirra wa akhfa dalam Quran sebut. Ya'lamu sirra wa akhfa. Akhfa makna apa? Allah Taala nak tahu benda yang ada dalam hatimu dan mu pun tahu gapo yang terlintas di hatimu. Tapi orang lain tak tahu. Ramai orang mari sejik, mari surau, mari majlis-majlis ilmu, majlis maulid, majlis cinta Rasul, turun syekh tu ulama ni habis. Ramai orang pakat mari. Tetapi hati dia tu orang tak tahu. Orang ni mari kerana nak selfie dengan Habib. Orang ni mari kerana apa? Kerana nak melompat-lompat. Orang ni mari pula kerana Pak ni nak pukul gambar dengan Habib, nak senyum ni. Macam-macam gaya tersendiri. Orang ni mari supaya orang tengok dia dalam gambar-gambar, ada dia baguslah dia. Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Akhfa. Tapi so lagi ya'lamu sirra. Itu ni. Allah Taala tahu sir kita. Hak tadi orang lain tak tahu, kita seorang yang tahu. Dan Allah juga tahu. Selaginya orang lain tak tahu dan kita pun tak tahu apa yang akan terlintas lepas pada ni. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Memang masa ni kita lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat ada lillahi ta'ala. Tekong semaya lillahi ta'ala. Lepas semaya lillahi ta'ala. Selamat aku dia kata. Ikhlas aku weh. Habis daripada semaya. Esok dia tak tahu litah hati dia apa. Maka tiba-tiba hati dia nak litah esok nak cerita ke orang amalan dia. Habis pahala kemarin. Habis pahala semaya semalam. Hanya batal esok kan. Kenapa? Karena kita tak tahu. Tak tahu esok nak litah berapa. Maka sebab tu kena mohon dengan Allah Taala supaya jaga hati kita. Ada ni. Gitu. Baik. Ar-Rahman al-Munaimu bi jalailin ni'ami. Jadi siapakah yang dapat menganugerahkan nikmat bagi segala hamba dengan di atas jalan boros? Hanya Allah. Maka Ar-Rahman itu khas pada nama dan am pada makna. Maka tak boleh kita panggil orang yang bernama Abdul Rahman dengan Rahman. Rahman. Tak boleh. Haram. Mesti kena panggil penuh. Abdul Rahman. Hamba yang boroh. Hamba bagi Tuhan yang boroh. Kerana hak boroh, sebenar-benar borohnya hanya Allah. Itu ni. Yang sebenar-benar boros itu hanya Allah. Orang lain tak boros. Maka hanya dia yang boroh. Yang beri pada orang maksiat ke dia apa dia. Bagi lagi. Rezeki berlimpah ruah. Kita hari ni sehari berapa kali maksiat? Banyak. Start daripada buka mata tu maksiat lalu. Sambung maksiat semalam. Itu ni. Sebelum tidur semalam duk nyopah ke Pak Mat. Nak marah ke Pak Mat, menatap Pak Mat jenera. Tidur dalam nyopah. Bangun pagi esok menatap Pak Mat pula. Tengok. Maksiat awal pagi lagi maksiat dah tengok. Allah. Tapi Allah Taala bagi lagi nikmat. Boleh makan nasi khabu, boleh makan nasi lemak, berok 13 hari dalam sehari. Kenyang bucik perut-perut tengok. Allah Taala bawah. Lihat ni. Maka siapakah yang boros begitu? Hanya Allah. Maka tak boleh kita panggil orang dengan Rahman tanpa dilapik dengan Abdul.
bersalahan dengan Ar-Rahim. Nah, yang Maha Murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya hamba Allah. Bak kasih ni khusus. Nah, pada maknanya khusus. Al-munaimu bidaqaiqin ni'ami ay muta'alliqu bi bil ibadil mu'minin. Nah, itu ni. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang halus, tak nampak dengan mata kasar. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat apa lagi weh? Ibadah Allah. Bahkan dalam banyak-banyak ibadat, nikmat ilmu itulah nikmat yang paling lebih. Sehingga Nabi SAW tidak disuruh berdoa dengan Allah, minta Allah Ta'ala bertambahkan melainkan ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Kata Nabi Muhammad, pertambahkan ilmu aku. Nah, hai Tuhan, tambahkan ilmu aku. Ibadat tak perlu kita doa, minta bertambah. Ya Allah, tolonglah pertambahkan tahajud aku daripada 40 rakaat pada 400 rakaat ya Allah. Tak perlu. Nah, ibadat tak perlu. Tak banyak pun tak apa. Asalkan ada dalam ibadat tu keelokan, kebaikan, ihsan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, disuruh kita minta pohon dengan Allah Ta'ala keelokan pada pengabdian kepada Allah, keelokan ihsan dalam ibadat. Ibadat sedikit tak mengapa. Nah, witir serakaat ya. Tapi witir dia penuh dengan rukun dan syarat serta adab zahir dan adab batin. Nah, adab batin, adab zahir. Mana adab zahir? Dia semayang pakai pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjubah, berserban. Nah, adab batin mana? Tazallul, nah, khusyuk, nah, tadarru', nah, tabazzul. Oh, banyak. Ni orang panggil adab batin. Kan kita tak beradab kan? Mana dalilnya? Dalilnya kalau kita semayang di masjid, pakai kopiah, pakai songkok, pakai baju Melayu, jubah, serban sabako. Nah, kalau kita semayang di rumah, kayak pelekat atas sikit pada pusat. Nah, kopek besar gitu, jelu, relax lah. Nah, bapa tu? Tak apa, ni dalam rumah kita, tak ada orang tengok. Nah, kan kita tak sempurna, kayak adab syariat. Nah, maka bagaimana kita nak jadi ahlul tariqah, ahlul ma'rifah, ahlul haqiqah? Jauh lagi. Ada syariat pun tak lepas-lepas. Adab syariat pun lembek lotek nak buat. Nah, jauh lagi lah kita. Tengok. Ni. Allahu Rabbi ya Karim. Itu nikmat yang batin, nikmat yang tak nampak dengan mata kasar. Nikmat ilmu, nikmat ibadat, nikmat taat, nikmat taufik, nikmat hidayah. Ni nikmat tu. Kadang-kadang kita yang sudah diberi nikmat ni pun tak berasa nikmat. Nah, tak rasa nikmat. Nah, dapat belajar, dapat duduk di pondok, dapat duduk dengan tok guru, dapat khidmat. Rasa tak untung lah. Nah, baik aku pergi kerja. Nah, ada ni. Buat kerja rumah batu. Nah, boleh juga duit bulan-bulan. Nah, ada ni. Jadi kita pun tinggal tok guru kita. Pergi buat kerja rumah batu. Boleh duit, boleh. Penat pun dapat. Pahalanya kurang. Ada ni. Kalau ilmu fardu ain tak lepas, dosa nah pula. Nah, Allahu Akbar. Padahal Allah Ta'ala bagi dah nikmat tu. Nikmat yang dia tak berasa dia nikmat. Boleh mengaji, boleh mengajar, boleh semaya, boleh puasa. Maka sebab tu wajib kita kena syukur di atas nikmat tersebut. Boleh semayang 3 rakaat maghrib tadi, selesai daripada semayang, kena kata alhamdulillah. Nah, kepujian tu hanya tembus kepada Allah Ta'ala belaka, ya Allah. Dak mujurnya mubuy aku dapat gerak, boleh gagah aku ni semayang 3 rakaat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi gagah, tak bagi geng, tak bagi kekuatan, tak dapatlah aku jawab dia nya. Nah, ramai mana orang hak tubuh bersadar molek. Nah, besar molek tubuh, gagah, akak segala benda gerak, boleh akak semua sekali, tapi tak boleh akak tubuh dia nak semayang subuh 2 rakaat. Nah, boleh akak berat, akak kayu balok, akak gotu. Nah, ada ni, macam-macam tonggil depan orang kata tubuh dia comel. Ada ni. Tapi nak akak selimu, hak nipis subuh tak gerak. Saya akak hidung malah. Tengok. Tiba-tiba kita ni Tuhan bagi gerak.
maka jangan kita kufur nikmat. Nah, mana kita kena kata alhamdulillah. Nah, ni bukan hak aku ni, hak daripada karunia Allah. Nah, lagi akal alhamdulillah. Baik. Maka sebab tu Ar-Rahim khas pada makna, am pada nama. Nah, Nabi SAW sabda, dak kalau orang belajar hadis, nah, musalsal, dia sentiasa akan bertemu dengan hadis ini. Orang panggil musalsal bi awaliyah. Sebelum daripada guru-guru dia nak ijazah hadis musalsal yang lainnya, dia akan riwayatkan hadis musalsal yang tersebut ini. Mana? Ar-Rahimu yarhamukumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang ada sifat kasih sayang ni akan dikasihani oleh Allah Taala. Nah, irhamu man fil ardi. Kasihi olehmu pada penduduk yang ada di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Nescaya kamu akan dikasihani oleh malaikat yang ada di langit. Nah, itu ni. Maka sebab tu bersifat dengan rahim kita semua kena bersifat. Kena bersifat. Nah, itu ni. Bahkan boleh kita panggil orang itu dengan rahim. Nama dia Abdul Rahim, tapi kita panggil rahim, boleh. Atau letak nama dia rahim pun tak apa. Kenapa? Kerana Ar-Rahim am pada nama, khas pada makna. Maknanya apa Ar-Rahim? Allah Ta'ala yang kasih belah kepada hambanya yang mukmin bila dalam negeri akhirat. Nah, sekarang ni tak nampak. Maliki yaumiddin. Tuhan yang berkuasa, yang menguasai pada hari agama. Mana akhirat kelak satu daripada nama kiamat ialah Yaumuddin. Hari agama. Yakni hari yang kita duduk melaksana mentatbikkan agama di dunia, orang tak nampak. Orang tak nampak dia kaya. Pakai baju pagoda, soyok atas belakang. Naik basikal tua je. Itu ni. Orang tengok dia pun Allah kasihannya duduk tengah-tengah panas tu ayah ni. Padahal dia ni orang kaya di akhirat kelak. Kenapa? Pada diri dia tu dia melaksanakan tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia melaksanakan rukun agama iman, Islam dan ihsan. Tapi tak nampak di dunia. Bila nyata? Bila bangkit di akhirat kelak. Tu ayah yang mula naik basikal tua, bila di padang mahsyar dia naik Ferrari. Itu ni. Pakai spek Ray-Ban. Muda beliau. Itu ni. Dialah yang kaya. Yang mana kaya-kaya di dunia tapi tidak melaksanakan agama, miskin akhirat. Miskin akhirat. Itu ni. Tak saduk belagak lah. Miskin akhirat. Orang yang laksana agama, kalau dia kaya dunia, kaya akhirat. Kalau dia miskin dunia, akan kaya akhirat. Akan kaya. Jangan rusing dah. Apalah faedah aku duduk jaga iman, duduk jaga Islam, duduk jaga akhlak ihsan aku ni. Tak ada apa-apa dapat pun. Akan dapat di akhirat kelak. Al-munaimu bidaqaiqin ni'ami. Allah Taala anugerahkan nikmat yang halu-halu, tak nyata di dunia, nyata di akhirat. Nyatalah kasih belah Allah Taala hanya kena kepada hamba dia yang mukmin bila negeri akhirat baru nyata. Sekarang tak nyata. Sebab tu masjid surau walau free of charge, tak ramai orang mari. Kali pusat orang panggil tak? Pusat. Pak orang main bola pusat tu kena bayar. Tapi ramai. Sanggup. Bayar apa bayar jelah, puas hati. Tengok. Masjid ni tak bayar. Surau pun tak bayar, tapi tak ramai. Hak free ni, hak pesen akhirat walau free, tak ramai hak nak pergi. Tapi hak pesen nampak dengan mata lendah kita, mana dunia bayar pun kita pergi. Ni, masuk konsert tu, masuk stadium konsert Bukit Jalil mana, artis mari gitu begini, bayar tiket tu, bergebu-gebu, main bola siapa bergocoh dah. Bertumbuk nak tiket kita tengok bola. Padahal boleh duitnya orang hak menang main bola bukan dia. Tapi sanggup perlu hejak pun tak apalah, melopak-lopak pegang bendera. Kumpulan dia kalah, dia bertumbuk pula bakar stadium. Tengok. Sanggup manusia. Karena memang manusia ni suka bermain. Memang manusia suka bermain. Sebab tu satu daripada cara Tok Wali Songo mula.
Satu orang yang nama Sunan Kalijaga. Nah, cara dia dakwah Islam dengan cara permainan. Main kuda kepang lah, bersilak lah, macam-macam permainan. Karena memang fitrah kita manusia suka bermain. Oh, kalau boleh main tu kak, sukalah dia. Nah, dia berlari atas padan, nah 20 round tak ada masalah. Nah, kalau dia jadi pemain bola, dia jadi back, dia jadi striker, dia jadi keeper, dia sanggup. Asal boleh main. Mata duduk di tengah, mata duduk atas, mata duduk di go pulak jaga, tak ada masalah. Tak letih. Tapi kalau semaya 20 rakaat tarawih dia penat. Nah ni. Tu email apa anjel lah, nak tu email sekabut aku ya Allah. Nah, letih. Tengok. Ni orang panggil agama, dia selama-lama tidak akan berserta dengan dunia. Nah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia tu la'ibun wa lahun. Nah, permainan yang melara, menipu daya kan. Wazinatun, dan perhiasan yang menyebabkan kita tertipu. Watakasurum bainahum, watakasur fil amwali wal aulad, yang menyebabkan kita sesama kita berlomba-lomba untuk memperbanyakkan harta dan anak pinak penyokong hebat. Nah, ini orang panggil dunia. Maka jangan kita orang agama ni tertipu dengan dunia. Mencari dunia dengan banyak itu tidak ditegah. Asal sahaja kita niat sebagaimana niatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Niatnya Abdurrahman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak apa. Nada ni, aku kerja siang malam pagi petang sungguh menego gini ni mudah-mudahan niat aku ni meletaklah seumpama niat Sayyidina Abu Bakar. Tak apa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada ni, tak tinggal sesing duit bila infak fi sabilillah. Kita sesing yang jatuh. 10 sen yang jatuh dalam tabung masjid. Hak lain semua kita bubuh dalam bank kita belaka. Walahanya bila kita mati tak bawa walaupun sesen. Tak bawa pun. Kita sanggup makan di restoran 300, 500 lebih. Main-main je belanja. Main-main 500 lebih belanja makan. Tapi hak sebenarnya semua makanan kita tu nak bawa ke loji tahid belaka. Itu ni. Kau ada orang makan-makan dia berok jadi emas. Boleh jual balik. Untung itu. Saya makan restoran mahal-mahal ni sebenarnya bukan kerana apa. Kerana bila restoran mahal ni, bila saya makan ayam di restoran mahal, tom yum di restoran mahal, makanan ni oleh kerana harga dia mahal, bila saya berok dia jadi emas. Saya boleh jual balik. Dok pun. Sama ya. Makan di restoran mahal pun tubik tahid juga. Makan di restoran murah pun tahid tu lah juga tubik busuk banyak. Pelah dalam tandas juga jatuh di loji tahid. Tapi sanggup kita beratus pun sanggup. Tapi untuk agama ya Allah, tak boleh. Tak boleh. Nanti ni kita murah RM3.5, RM5.5. Sekarang ni tahu berapa ni kita? RM5.5. Dan RM17 lebih. Nanti ni. Tapi sehari 3 kotak. Saya bukan apa ustaz, 3 ni angka sunat. Ni. Sebab tu 3 kotak sehari. Sanggup beli. Kitab untuk ngaji tu tak ada nak beli. Pelik sungguh. Walau putih rokok kita isap tu tak pernah. Kita humpung-humpung buat frame. Pernah ada kita isap-isap rokok, puting dia tu kita taklah frame. Supaya orang mari tengok. Comel. Apa dia ni? Inilah kenangan rokok-rokok yang telah aku isap ni. Ada. Semuanya tahu itu siapa. Tapi sanggup kita belanja untuk dunia kita. Kenapa akhirat kita tak sanggup belanja? Walaha Allah Ta'ala sangat kaya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa sahaja yang kamu infak daripada harta kamu. Syai'in, isim nakirah. Apa sahaja. Tak ada arah dah, tak ada duit, tak ada apa tak ada. Handphone jadi. Buka tabung masjid kan, tak handphone so. Tapi tak ada orang buat gitu dah ni. Gelamah, cicimah, boleh. Kursi, meja, ikut. Fahuwa yukhlifu. Allah Ta'ala akan ganti. Sakinnya sahabat dulu. Bila dia dengar Nabi kata man tasaddaqal wahid baddalahullahu al-asyarah.
Siapa dia yang sedekah 1, Allah Taala ganti 10. Percaya sungguh dia. Yakin. Nah, hakul yakin dia. Bila pulang daripada Masjid Nabi, dia sedekah RM10. Nah, tak ada ringgit lah. Seolah-olah RM10. Nah, bila sampai depan rumah dia, ada sahabat mari-mari bagi. Bagi duit RM90. Dia boleh bakang balik. Takkan RM90 kot. Nah, mesti ada lagi RM10 ni. Nah, duk mana RM10 ni? Kamu tahu mana kata? Memang orang kirim ke aku duit kamu ni RM100. Nah, tapi aku letak RM10 dalam poket aku dah mengupuh atas duit ni kamu. Tak ni. Tapi mu tahu mana? Yalah Rasulullah dah ayat dah tadi. Siapa dia sedekah? Tuhan ganda 10. Tuhan ganti 10. Takkanlah aku sedekah RM10. Tuhan beri RM90. RM10 tu mana lagi RM10? Tentulah Tuhan balas RM100. Pandai-pandai dia ambil ke dia, wak ngopoh tak minta izin dia ni. Tengok. Yakinnya sahabat dulu dah. Qala al-musannif rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Selesailah daripada menyebut bismillahirrahmanirrahim. Maka musannif kita masuk pula pada memuji Allah Taala. Kenapa? Karena nak mengamalkan mafhum suruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati. Wa fi riwayatin alhamdulillahi fahuwa abtar ay qalilul barakah. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka terputus, maknanya sedikit berkat. Maka sebab tu musannif memulakan dengan alhamdulillah pula. Ya, kau memulakan. Tidakkah musannif telah memulakan dengan bismillah? Musannif memulakan dengan bismillah. Tapi alhamdulillah ni memulakan juga kah? Memulakan juga. Dipanggil ibtidak juga. Begitu. Dipanggil permulaan juga. Hadis Nabi tu nampak supaya bercanggah. Hadis hak dulu, tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi agama tidak dimulakan dengan bismillah, kurang berkat. Hadis ni pula, tiap pekerjaan yang ada harga di sisi agama tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka kurang berkat. Dan nak mula hak mana? Nak mula bismillah ke nak mula dengan alhamdulillah? Sama aja hadis tu. Kenapa mula dengan bismillah? Dah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ikut kepala otak kita, mulalah hak mana-mana asal kuat nama Allah. Mula hak mana-mana boleh berlaku. Alhamdulillah pun boleh. Bismillah pun boleh. Jangan duk bala. Itu ikut kepala otak kita hak bodoh. Dah nak mula lagu mana ni? Kedua-dua sekali serentak. Bismillah lillahi ar-rahmani. Alaminu ar-rahimi. Nak mula segepok gitu. Satu ayat tu masuk habis bismillah pun situ alhamdulillah pun dalam tu juga. Itu lagilah bengong. Dah bagaimana dengan hadis ni? Maka sebab tu kita kena pakai ulama. Ulama dia reti Quran hadis ni. Dia reti. Kalau ikut kepala otak kita menyediakan tempat dalam neraka. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mana-mana orang yang menipu di atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dalam neraka. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sebab tu kita kena ikut ulama. Ulama dia susung comel dah. Maka ulama kata bismillah itu ibtidaan haqiqiyan. Berpermulaan hak ngoti. Hak sungguh-sungguh permulaannya bismillah. Adapun alhamdulillah ibtidaan idhafiyan, nisbah selepas daripada bismillah. Maka alhamdulillah tu orang panggil permulaan ke? Ya, permulaan. Tapi permulaan selepas daripada bismillah dan sebelum daripada yang lain daripada alhamdulillah dan bismillah. Itu makna idhafiyan. Orang panggil ibtida' juga, ibtida'. Inilah seumpama hadis Nabi kata, awwalu ma khalaqallahu al-qalami wa awwalu ma khalaqallahu al-'arsy
Wa awwalu ma khalaqallahu apa? Apa? Wa awwalu ma khalaqallahu al-ma'i. Nah, wa awwalu ma khalaqallahu al-kursi. Nah, awal-awal dijadi Allah ialah qalam. Nah, qalam tu nama je qalam, bukan makna pen. Lama dia ingat Allah Taala ada pen. Nah, nama je orang panggil arash, katil. Nah, nama je kursi, bukan kursi gini dah. Namanya letak pejabat Tuhan pula orang. Cukup lekat dia kata luh mahfuz ada kursi. Luh makna papan. Nak papan selik. Nah, tentu ayah kita mesti dah tu zaman-zaman dulu tu. Zaman sekolah-sekolah dulu. Sekolah Melayu mula kan. Dia mana ada buku teks, dia ada papan selik. Nah tu ni. Tu makna luh, papan selik. Boleh kau puak ni dia kata Allah Taala ada pejabat di langit. Apa tu? Ada kolam pen, ada luh, papan selik, meja, ada kursi, jabat tu kursi dah tu ni. Ada arah katil, pak tu nak rehat letih-letih buat kerja ya rehat situ. Karut. Dah tu ni. Itu nama je. Jangan duk terbayar dengan serupa dengan pen kita, kolam kita. Nah, papan meja kita, kursi kita bukan. Nah itu ni nama makhluk Allah. Jadi Allah Nabi kata awal dijadi oleh Allah makhluk ini adalah qalam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-arsy. Pertama yang dijadi oleh Allah ialah arasy. Dan pertama dijadi oleh Allah ialah luh. Pertama-tama yang dijadi oleh Allah ialah kursi. Pertama-tama dijadi oleh Allah ialah air. Dah hak mana hak pertama sungguhnya? Hak mana hak mula-mula sekali? Nah, semua awal belaka tu. Hak mana yang mula-mula sungguh? Awal hakiki ni hak mana? Sebab tu ulama-ulama kebanyakan daripada ulama mutakallimin dan ulama sufiyin, mereka berpendapat bahawasanya yang ibtidaan hakikiyat dalam bab kejadian makhluk Allah Taala ni ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ada ni. Seumpama al-Imam Ahmad Sawi al-Maliki. Dalam kitab Syarah Sawi ala Jauharatit Tauhid, dia sebut dalam bab kejadian arash, kejadian qalam, dia kata awal-awal semua ni nisbahnya ba'da nuri Muhammadi. Nisbahnya awal itu selepas daripada kejadian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hak awal-awal hak sebenar-benar awalnya ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu barulah tak bala, baru tak pening. Begitu juga alhamdulillah. Nabi suruh mula dengan alhamdulillah. Ya. Dah hak mana yang perlu kita mulakan dahulu? Bismillah. Dah alhamdulillah tu bukan permulaan. Permulaan juga orang panggil permulaan idafiyan. Nisbah selepas daripada bismillah. Baik. Dah kerana apa didahulukan alhamdulillah daripada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah selawat itu lebih? Tidak ada amalan yang paling lebih melainkan selawat. Selawatlah amalan yang paling lebih. Hingga Allah Ta'ala cerita dia yang berselawat. Dan malaikatnya senantiasa berselawat. Tak ada amalan yang Allah Ta'ala cerita begitu melainkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Jadi selawatlah yang paling lebih. Hingga orang yang uzur, berjunuk pun boleh berselawat. Hatta berselawat dalam keadaan takabur dan riak pun tidak mengapa. Amal lain kalau riak batal pahala. Tapi selawat riak tak batal pahala. Tu ni. Naik tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Hidung dia bergebah kan. Kerana suara dia merdu kononnya. Dah ni. Boleh. Tak perlu kita tu. Jangan duk riuk kat selawat ni. Tak boleh. Tidak boleh tegah gitu. Tak apa. Selawat nak tunjuk kau orang, nak tunjuk hebat kau, nak riuk tak apa lagi. Hebatnya amalan selawat. Diistisnakan daripada al-amalu idza dakhala riya batala. Amal lain bila masuk riya batal pahala. Tapi selawat sedap. Tu ni. Masuklah riak banyak mana pun tak apa. Lebihnya selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang lain ni yang marah selawat pelik-pelik. Dia kata selawat ni kan ibadat.
Dah bilang ibadat mesti kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ni. Ibadat ni kena ikut cara Nabi. Betul. Betul dah. Tapi ibadat tu sendiri ada yang ditetapkan dan ada yang diberi keluasan. Ini bukan bab muamalah, bab ibadat sendiri. Tapi dia ni tak boleh. Dia kiaskan selawat itu ibadat seumpama sembahyang subuh. Sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Oh, beratlah. Ustaz hok balik daripada Iraq 2 bulan. Ngaji 2 bulan, tubik pulak pagi tak ada tubik dah. Malam ni tubik pulak dah. Ngaji di Iraq 2 bulan. Balik tanah Melayu di Penang ni kata kok orang tasawuf ni ayat ca ala ilmu tasawuf. Hebat dia. Dia kata mana? Dia kata bukankah selawat ini adalah ibadat? Yo, orang kampung bawah jawab, yo ibadat. Bila ibadat mesti kita kena ikut Rasulullah, betul tak? Betul. Contohnya pagi tadi kita bangun pergi ke masjid sembahyang subuh. Mata tu imam pun cerah, makmum pun tak ada tahi mata, tepek di mata, cerah semua, segar. Tu imam pun tanya, makmum-makmum sekalian, segar ke semua pagi ni? Sihat ke? Oh, alhamdulillah. Tak mengantuk sikit pun tuan imam. Tu imam kata, kalau begitu pada pagi ini subuh 2 rakaat tidak layak. Kita kena sembahyang subuh 20 rakaat. Setuju? Setuju. Setuju. Boleh? Boleh tak gitu? Tak boleh. Walau segar, mega bagaimanapun, subuh tetap 2 rakaat. Kenapa? Kerana ibadat. Itu ni. Bukankah selawat ini ibadat? Ibadat. Dah kenapa kita berselawat tidak mengikut cara Nabi Muhammad aja sallallahu alaihi wasallam? Ke sahabat tanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah? Nabi kata, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Itu ya selawat. Jadi dia marah kita selawat nariyah, selawat tafrijiyah, selawat apa lagi? Ni anwariyah, selawat syifa, selawat yah banyak. Tengok dalam Dalailul Khairat banyak orang panggil selawat-selawat hak direka oleh alim ulama. Marah ya. Semua ni neraka semua ni. Jangan diamal. Takut kita kena waktu. Kena buah hadis bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar enggak? Gitu khalaq kepala kita. Betul ke? Padahal Nabi sendirinya ada berselawat dengan selawat di atas sirah lafaz yang lain. Jadi selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini isyarat daripada Nabi bahawasanya selawat itu boleh dibaca di atas sirah yang apapun asalkan yang baik. Dan bukan semua ibadat itu mesti yang tidak boleh diubah. Yang tidak ditetapkan, tidak boleh diubah. Ada yang boleh direka sendiri oleh sahabat. Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki syurga. Nabi tanya dia, "Hei Bilal, apa gak amal kamu hebat sangat? Tapak kakimu aku dengar dalam syurga." Bila kata, "Ya aku tak buat gapo hok belak-belak ya Rasulullah. Semaya jemaah supaya ramai-ramai. Baca Quran pun macam orang ramai-ramai juga. Tetapi akunya ada satu ibadat, satu semayang yang aku tak pernah tinggal. Dan Rasulullah tak pernah ajar. Yakni selesai daripada berwudu, aku semayang 2 rakaat dulu. Sebelum daripada aku mari ke masjid. Yakni aku niat semayang sunat lepas daripada wudu." Oh, Nabi kata, "Ni dah amalan boleh jadi mu ni tapak kaki dengan dah dari syurga." Tengok. Rasulullah pun toleransi berlapad dada. Ada ni. Rasulullah kata, mu ni bila panda-panda ni. Mu kaku Nabi lah ni. Ada. Rasulullah tak kata gitu. Allah. Kita ni sepupu Nabi nak pula. Ada ni. Rasulullah ada ibadat yang tidak ditetapkan. Rasulullah bagi keluasan. Tak ada masalah. Melainkan ibadat itu tak ada. Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, naik haji ke Mekah. Ni tak boleh ubah. Memang kena ikut cara Nabi Muhammad. Tak boleh kita nak ubah. Atau memorandum ramai-ramai kepada mufti-mufti negeri masing-masing supaya bersidang. Haji pada tahun ni umat Islam di Malaysia, diminta untuk mengerjakan di Paris, di Tawah di Menara Paris tu. Ini boleh? Tak boleh. Ataupun majlis fatwa kebangsaan keluarkan fatwa bagi umat Islam di Malaysia pada tahun ini kita berpuasa sebulan dalam bulan Syawal dan kita berhari raya sebulan dalam bulan Ramadan. Boleh? Tak boleh.
Hak tu tetap dah. Janganlah mungkiah dengan ibadat hak tetap gitu. Selawat ni bukan ibadat yang tetap. Dalilnya sahabat pun mereka-rekakan selawat yang cantik. Nah, diriwayat dalam kitab Ibnu Majah, nah, dalam kitab Musannaf bagi Abdul Razak, dalam kitab Mu'jam Kabir bagi At-Tabrani, dalam kitab Fawaidus Salawah bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nah, "Idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa ahsinu salata alaihi." Apabila kamu berselawat ke atas Rasulullah, maka kamu cantikkan selawat kamu ke atasnya. Kenapa? Fa innahu la tadru la'alla yu'ridu alaihi. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui, boleh jadi selawat yang kamu lantun dengan lidah dan tulis pada kitab kamu itu akan dibentang, dilentang, ditunjukkan di hadapan Nabi SAW. Lalu orang tanya dia, "Alamna ya Abdullah, ajar kami bagaimana nak mencantikkan selawat." Lalu Abdullah bin Mas'ud sebut selawat yang cantik, yakni selawat yang disertakan dalam lafaz selawat itu puji-puja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammad imamil khairi wa qaidil khairi nabiyyur rahmah. Tengok. Pah neraka ke Abdullah bin Mas'ud. Allah siang pula. Takkanlah Abdullah bin Umar masuk neraka. Sebab tu amal selawat hak Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dia reka selawat lain. Maka daripada inilah alim ulama kita faham selawat itu ibadat yang diluaskan. Nah, bahkan sahabat suruh cantikkan selawat. Nah, maka tak ada masalah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta sirun wa ghali, anta misbahus suduri. Salah? Comel lah tu. Puji-puja kepada Nabi SAW. Bahkan puji kepada Nabi itu bukan dengan makna hamdun, dengan makna madahun. Nah, ni kita ni nak memuji Allah. Alhamdu. Nah, puji kepada Allah kita lapahkan dengan hamdun. Ni. Ada lagi orang panggil lafaz puji dalam bahasa Arab bukan hamdun, madhun. Sama tak? Tak sama. Melayu sama belaka. Puji belaka kot Melayu. Hamdun pun puji, madhun pun puji. Khalaqa pun menjadi, ja'ala pun menjadi, fatara pun menjadi belaka. Sepik. Nah, tidak kayanya bahasa kita. Orang Arab dia kaya bahasa. Nah, mencipta menjadi ni ada banyak lorah. Ada dengan makna khalaqa, ada makna ja'ala, ada makna fatara. Memuji ada makna hamdun, ada makna madahun. Tak sama? Ni. Hamdun kita puji sebut baik di atas fi'lul ikhtiyari. Nah, perbuatan yang baru diusahakan. Contohnya orang ni tak pernah datang ke surau, tak pernah mari ke masjid, tak pernah tutup aurat. Tiba-tiba hari ni kita tengok dia datang ke masjid, dia mari ke surau, dia tutup aurat. Seminggu dah. Kita duduk perhati, tengok bagus dah yang ni. Kita pergi kat dia, kata alhamdulillah mu ni bagus dah dia. Nah, juruh dah mu ni. Tu sebut baik. Puji tu orang panggil tu. Puji dengan makna hamdun. Bapa tu baru. Ada juga puji sesama hamba ni orang panggil dengan makna madahun. Mana? Orang ni dia lahir dia tu sejak daripada perut mak dia lahir tu hidup dia tu patuh dah. Macung, macam sakut baju, orang Arab tu. Ni. Maka bila dia besar, dia dewasa, beliau handsome dia. Lebih pada Salman Khan lagi. Ni. Kita pun kata mu ni handsome sungguh lah. Gerang aku nak ambil hidung mu mai tepek dia aku baru aku boleh jadi pelakon. Nah, kita pun puji dia gitu. Puji itu dengan makna madahun. Nah, kerana hidung dia macam bukan kemarin dia pergi buat pembedahan plastik. Nah, sejak perut mak lagi dia lahir ketentuan Allah, dia tu hidung macam. Maka kita memuji Rasulullah bukan dengan makna hamdun, tapi dengan makna madahun. Kenapa? Khalqi wa khuluqi. Nah, rupa paras kejadian Nabi dan akhlaknya Nabi memang sejak daripada azali ketentuan Allah memang comel dah, memang cantik dah, memang baik dah, memang segak dah, memang handsome dah, memang mulia dah. Itu Rasulullah. Tak sama dengan kita. Kita boleh jadi belakang orang tu jahat,
Depan orang lembek tekak cakap. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, ana sihat. Juruhnya. Nah itu ni, sihat. Belakang orang dalam rumah dia, bini anak dia yang tahu jahat tak jahat dia. Kopi aku ni, bila nak siap mam? Hei. Daga dah aku ni. Bini dia kena jekoh ke dia. Anak dia kena sepak terajang ke dia. Tapi bila orang mari jalan rumah dia, Masya Allah, baiknya dia dah tu ni. Nah, belum nak keluar rumah tu, aku ni ustaz tak ni, molek sikit. Nah, dia cover. Dia ni ustaz tak, dia tuan guru, dia syekh. Kata ni. Dia tu imam, dia tu bila, maka dia pun juhlah tapa sikit muka, biar tukar melekat sikit ya. Kita bukannya sejak daripada azalinya baik. Fa'ilul ikhtiyari. Adapun Nabi bukan serupa kita. Tidak kata Nabi nak keluar jemput sahabat dia tu. Nanti ni. Betul suara dulu kata. Kena ubah nada ni. Aku ni Nabi ni. Nanti ni. Kena cakap hebat sikit. Nanti ni. Biar orang kagum dengan aku kerana aku Nabi. Ada lintasan hati Nabi begitu? Tak ada. Bukan serupa kita. Nanti ni. Kita depan orang berjuruh pemalaikat. Belakang orang dalam rumah. Iblis setan mampu kita pijak. Jahat tak jahat kita perangai. Tengok. Nabi dah. Istiwa uz-zahir wal batin. Bila lagi? Azali lagi. Maka sebab tu kita muji Nabi dengan makna madahun, madaih. Nanti ni. Allahu akbar. Dah? Baik. Pukul apa dah ni weh? Lambat lagi. Pukul 9 baru. Hari ni Dr. Azmi suruh pukul 11. Pukul 11 kita balik dah. Baik. Segala puji bagi Allah. Tengok. Tu orang panggil terjemahan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Padahalnya hamdun itu isim mufrad. Sepatutnya kena sebut puji itu bagi Allah. Bukan segala puji. Tapi kenapa diterjemahkan dengan segala? Segala-segala ni banyaklah, bukan segala. Retinya kerana sebelum nak sebut hamdun ada al. Alif lam lil jinsi idza dakhala ala ismul mufradi batalat ma'nal mufraduhu. Isim mufrad apabila masuklah di hadapannya alif lam lil jinsi. Di sisi nuha, di sisi ulama nahwu, alif lam yang ada pada alhamdulillah itu adalah alif lam lil jinsi. Di sisi ulama tasawuf, alif lam yang ada pada alhamdulillah itu alif lam lil ahdil mutakallimi. Ya, ada perbezaan sedikit. Ni. Nak apa pula gapo dia ahujensi mutakallim tak faham ustaz. Cara gilah dengar awak lolok faham angguk-angguk gitu dah tu. Bila masuk atas isim mufrad alif lam lil jinsi batalat ma'nal mufrad. Maka batal makna satu. Tidak boleh lagi kita kata puji itu bagi Allah. Dah ada berapa puji? Banyak. Start daripada Allah jadikan nur Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai kiamat tak habis-habis makhluk dia duk puji dia. Tak habis-habis. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Manusia lagi, tumbuhan lagi, menatai lagi, semua duk puji-puji Allah Taala, duk bertasbih. Tak berhenti-henti. Banyak orang yang memuji Allah, makhluk yang memuji Allah. Dah kalau gitu, bukan lagi mufrad, bukan lagi musanna, bukan lagi mufrad. Jadi apa makna? Segala puji, orang panggil jamak, makna banyak. Bukan jimak. Jimak lain, jamak. Jamak ni mana perkataan yang memberi makna yang banyak pengertiannya. Lebih daripada satu dan dua. Satu mufrad, dua musanna. Banyak lebih pada dua, jamak. Jimak dua lah. Jangan buat tiga jangan. Itu ni haram. Itu ni. Pahal tak pahal sudahlah. Budak-budak tak pahal ni. Jadi ulama kita oleh kerana banyak dia himpunkan puji ni pak. Yang biasa kita dengar kan? Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Mana? Puji qadim bagi qadim. Allah Taala puji zat dia sendiri. Annani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah Ta'ala puji zat dia sendiri. Maka puji itu kembali kepada diri dia. Ada yang Allah Ta'ala puji hamba dia.
Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku itu adalah orang yang banyak bertaubat. Maka dia puji hamba dia tu dia yang menjadi. Bermakna puji itu kembali pada diri dia juga. Nah, contohnya kita lah. Nak kita buat ukiran kayu, frame comel-comel, kita pun tengok, comel sungguh almari ni deh. Ukiran dia. Orang pun tanya, siapa dia buat? Aku buat kan? Dia ni puji diri dia sendiri ni. Tak sedar diri dia ni. Apa? Bila kita puji benda yang kita buat, bermakna kita puji diri kita. Allah Ta'ala puji hamba dia tu dia yang buat, bermakna dia puji diri dia. Maka pujian qadim bagi hadis tembus kepada Allah Ta'ala juga. Puji hadis bagi qadim, kita puji dia, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah. Macam-macam kita puji Allah Ta'ala. Mujunya, hei Tuhan. Allah syukur padamu, hei Allah. Kita puji Allah Ta'ala. Tembuh pada Allah. Begitu juga kita puji sesama kita. Puji hadis bagi hadis. Kita kata, oh sedaknya tu imam masuk. Tu imam pandang masuk. Masjid Malam. Masjid Tunggu Pababo, Sungai Udang. Sedak sungguh masuk. Tiap-tiap malam semalam kena jamu parok-parok. Sedak dah. Yang masuk apa tak tahu. Tu imam tapi pandang masuk. Allah. Sedaknya suara tu imam baca Quran. Sedaknya Tok Bilal lawan azan. Sedaknya ustaz tak ngajar. Tengok. Ini orang panggil puji sama kita. Bijaknya awak menega. Pandainya awak promosi barang. Ni. Bijak, bagus, baik. Kita duk puji sama kita hamba ni. Semuanya kembali pada Allah. Tak boleh bila orang puji kita, kita simpan pada kita. Sedaknya tu imam kalau ustaz jadi tu imam kat Allah. Sedak sungguh weh. Saya 20 rakaat tu saya rasa macam 2 rakaat ya. Tak letih pun. Tiba-tiba tu imam tu kata mana? Tengok aku ngaji mana mung ni gak pocik. Ngaji pakai subra tu. Berpuluh-puluh qiraat aku ngaji. Tak sedak suara aku gaji tu imam. Tu imam bodoh. Ada ni. Tok Bilal gitu kat Tok Bilal. Allah. Kalau awang jadi Tok Bilal gak mocik ni, pukul 5 pagi tu mari dah masjid. Menerak nak tengok. Nak tengok bukan setakat nak dengar Tok Bilal lawan azan. Nak tengok dah pula. Sedaknya suara Tok Bilal ni azan. Tok Bilal kata mana? Iyalah memanglah mocik. Tengok kita ngaji dengan siapa taranung. Dengan Johai musabaqah Al-Quran. Dak antara bangsa. Tokai tak sedap. Tok Bilal bengong. Tengok. Ustaz tak? Allah ustaz tak kalau mengajar 3 jam berturut-turut tak rasa letih kita. Kita nak kira kat jenis kaki perokok. Ni, sepatut kena tubik isap rokok. Ni duk. Sedap ustaz mengajar. Setiap seminit melompat terguling suka Puan Maharaja lawak mega dia ya. Sedap ustaz mengajar ni ya. Ustaz kata, tengok aku ngaji mana? Mesir, Baghdad, Jordan, Iraq, Palestin di lagi, Syria, Bukit Kah lu ngaji lagi. Tok aling. Ustaz tolu. Kenapa? Kerana apabila orang puji dia simpan pada dia. Bermakna dia belum lagi memahami Al-Fatihah, alhamdulillah dia baca hari-hari. Pada hari dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam gaya dia buat lagu. Tapi maknanya apa? Segala puji itu mustahiqun lillah. Allah sahaja al-mustahiqun li jami'il hamidi. Allah sahaja Tuhan yang berhak, yang mustahak, yang tembuh segala kepujian itu kepada dia. Dia puji dia tembuh kat dia. Dia puji hamba tembus kepada dia. Hamba puji dia tembuh pada dia. Kita puji sama hamba sama kita tembuh pada dia. Sikit pun tak ada kepujian tu milik kita. Sebab tu bila orang puji kita kena kata mana? Allah, alhamdulillah lah. Ini orang panggil anugerah daripada Allah sebagai ujian pada aku di atas muka bumi. Hadza min fadli rabbi, masya Allah. Kena kata gitu. Ini jangan
Hebatlah mu nego ni. Setahun ni kaya terus, boleh beli projek tu macam-macam. No? Oh, mu ni kat tengok aku ngaji bisnes mana Jepang tu. Tu aku bijak berbisnes, berniaga. Nah, ni. Tu berat belaka tu. Nah, tidak berhakikat dengan hakikat alhamdulillah. Segala puji itu mustahiqun lillah, tembuh kepada Allah Taala saja, tidak pada yang lain. Hatta diri kita pun tak boleh. Maka bila kita tak reti makna alhamdulillah, kita tak selamat daripada sifat mazmumah. Nah, itulah yang marinya riya, ujub dan sum'ah. Kenapa? Karena tak reti makna alhamdulillah. Baca pada lidah saja alhamdulillah, bismillah, Allahu akbar. Nah, tapi tidak mengerti makna yang mengandung dan terkandung di dalam alif lam lam ha. Nah, dalam kalimah Allah, dalam alhamdulillah, dalam subhanallah, dalam Allahu akbar. Nah itu ni. Baik. Kalau begitu segala puji itu alhamdulillah, ay mustahiqun lillah. Nah, siapa dia Allah? Tuhan yang Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Tengok. Nah, ni dia ikut betul-betul daripada surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada ni. Di dalam ayat tersebut, satu ayat, bukan dua ayat, Allah Taala menghimpunkan di antara uluhiyah dan rububiyah. Alhamdulillah uluhiyah, Rabbil alamin rububiyah. Ini bermakna uluhiyah dan rububiyah itu tauhid yang satu. Nah, usah lagi kita bahagi-bahagikan. Seumpama kaum Salafi, Wahabi, Wahabi kita sebut betul. Wahabi itu kena kepada Abdul Wahab bin Rustum. Nah, Abdul Wahab bin Rustum tu orang panggil Wahbi dengan dhammah kan, dengan sukunkan ha. Tidak ada alif selepas daripada ha. Ni puak-puak ni dia nak kata dia bukan Wahabi ya. Dia memutarbelikkan sejarah. Dia kata Wahabi bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi kena kepada Abdul Wahab bin Rustum. Ya tanes tu mana pula dia mari bubuh dia. Abdul Wahab bin Rustum tu Wahbi. Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi. Lain. Dia orang ni dia guna tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid tu tauhid ahli sunnah tu. Ditulis oleh Imam Ja'far At-Tahawi, Aqidatut Tahawiyah. Tetapi bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah, uluhiyah rububiyah tu sama. Di dia orang Wahabi, rububiyah tu tauhid bagi orang kafir, orang musyrik. Kena ada tauhid uluhiyah barulah mukmin. Tengok pelik tak pelik? Bagaimana orang musyrik dikatakan tauhid? Mana boleh orang musyrik dikatakan tauhid? Inilah jarum takfiri, jarum mengkafirkan umat Islam. Memang jelas. Boleh tengok dalam YouTube. Ustaz Ayat Acak 2 bulan duduk di Iraq. Dia akan kata apa? Dia kata kaum Sufi adalah kaum yang banyak mengatakan lafaz-lafaz yang syirik dan takabur dengan Allah Ta'ala. Mana? Contoh dia kata. Tengok. Rabi'atul Adawiyah. Dalam satu lantunan munajat syair dia kata apa? Hei Tuhanku, aku ibadat kepada kamu bukan kerana takut kepada nerakamu, tapi aku ibadat aku ibadat pada kamu bukan juga kerana tamak dengan syurgamu, tapi aku ibadat kepadamu kerana cintaku padamu dan cinta kamu kepada aku. Karut. Ni ayat syirik dengan Allah. Ayat takabur dengan neraka Allah. Nabi sahaja sedap ceramah tu sedap lalu. Nabi pun minta doa dengan Allah, minta berlindung dengan neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar. Data-data dia Rabi'atul Adawiyah berani dia dengan neraka Allah. Ni syirik ni. Sebab tu orang sufi, orang tasawuf syirik. Tengok. Itu kalam syair, bukan kalam nazar. Kalam syair, tahu kalam bersyair? Kalam lagu, kalam lirik lagu. Mana? Kalam puisi, kalam puitis. Yang tidak boleh kita ni orang tidak ahli nak tafsir kok kepala otak kita tak boleh.
melainkan ahli-ahli dia sahaja yang memahami kalam, kalam syair, kalam puisi, kalam puitis ni. Kalam lagu. Contohnya lagu hok kita duk menyanyi dengar, Bumi Putra Rockers duk menyanyi dah. Apa? Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Gila kita kata bini dia nak bidadari mana? Tokanglah mata bini dia tu bersinar macam lampu spotlight tu. Asal bini dia jiran belakang rumah aku je. Duk main pasir, main tarik zaman aku kecil-kecil mula sekali. Tokang mata bini dia bersinar lah. Bergelora dah pula. Tokang mata bini dia tu ada ombak di pantai dah tu ni. Hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sesak ni. Hati di taman berbunga, hati di dalam dada. Tengok. Dia tafsir kok kepala otak dia. Itu kalam lirik lagu, kalam syair. Bukan kalam nasar. Orang tak cakap di kedai kopi. Kau ada kita pergi kedai kopi. Waiter, mari sini, please, waiter datang. Waiter pun mari. Nak order apa pakcik? Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Hati di taman berbunga. Dah pakcik nak minum gapo? Satu impian dan satu harapan. Ni pakcik gila, tapi kuda banyak orang nak cakap ni. Itu kalam syair. Kalam orang tak bercakap di kedai kopi. Hanya ahli lirik, ahli syair, ahli muzik, ahli melodi, ahli cinta, ahli rindu yang memahami bahasa kalam syair, kalam puitis, kalam lagu, kalam cinta. Hidup faham. Nabi SAW kata ni, dia seorang nabi. Maka dia mengajar segala-galanya pada umat dia. Bagi umat dia peringkat syariat, dia ajar. Ni. Sebab tu Nabi berdoa minta berlindung daripada neraka. Nabi tak perlu doa dah. Memang Nabi maksud. Tapi Nabi berdoa supaya kita orang syariat boleh mengikut doa Nabi SAW. Ni. Nabi pernah bercakap dengan kalam ahli tariqah. Pernah. Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah semayang sampai bekok kaki-kaki ni? Bukankah kamu ni maksum ya Rasulullah? Untuk apa lagi semayang sampai bekok kaki-kaki? Rasulullah jawab, tidak apa? Kamu tidak suka ke hai Aisyah kalau aku ni dikira sebagai hamba yang bersyukur? Tengok. Tu kalam orang tariqah. Nabi ni nabi, guru. Dia akan bagi petunjuk bagi segala martabat umat dia. Maka umat dia ahli syariat boleh ikut syariat. Umat dia hak martabat tarekat boleh ikut jalan Nabi, tarekat Nabi. Umat dia hak martabat makrifat boleh ikut cara Nabi SAW. Umat dia hak martabat hakikat boleh ikut cara martabat hakikat. Tengok orang hakikat. Contoh kitab Hikam Tuk Kupulaman ni, Syarah Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Kitab Hikam ni tak sebut Allah, dia sebut Tuhan dengan hak. Haqqu ta'ala. Haqqi subhanahu wa ta'ala. Tapi Tok Kupula Manis, apabila dia berdoa, dia sebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan manfaat kepada mereka yang mempelajari kitab ini. Tengok. Selain daripada tu, dia tak sebut Allah. Dia sebut Haqqi ta'ala, Haqqi ta'ala. Hak, dia sebut nama Allah tu dengan hak. Tak sebut Allah. Kenapa? Karena bila berdoa, itu martabat syariat. Orang yang tak berdoa itu bukan kerana dia tinggal syariat, kerana martabat dia martabat hakikat. Seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat mari tiko nak lempar dalam api. Nak tolong dia. Kata Ibrahim, padamu aku tak ada hajat. Hajat aku hanya pada Allah. Dah kalau begitu berdoalah pada Allah. Adapun berdoa aku tak perlu, kerana cukup yang apa ada dalam ilmu Allah. Kau disebut apa dalam lantunan syair. Kata ni, apa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qad kafani ilmu rabbi. Kata ni, cukup memadalah bagi aku apa yang ada dalam ilmu Tuhanku. An suali, daripada mintakan aku doa aku. Cukup dah apa ada dalam ilmu Allah. Tu orang hakikat. Adapun kita orang syariat kena berdoa. Kata ni, doa tu ibadat. Orang hakikat dia tak berdoa tu ibadat. Karena dia pada maqam redha, maqam taslim. Cukup. Kita berdoa pun malah. Orang berdoa pun kita malah amin.
tu nyakit kita. Nah, ambo gi Indonesia ke ya Allah. Majlihul Akbar Wali Songo. Bagus rupa-rupa orang Indonesia ni. Nah, kiai dia, syekh dia, habib dia sebut mudah-mudahan kita semua dapat dihimpunkan oleh Allah Taala di akhirat. Amin. Ramai-ramai pun dia. Amin ya rabbal alamin. Baguslah. Nah, dia tulis amin tu rajin. Kita doa pun malah dah. Amin pun malah juga. Nah, tu iman kau kata mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan pengajian ilmu ni. Senyap, tak kata apa. Macam tak faham pula tu pengerusi masjid ayat gapo. Nah, mudah-mudahan kita semua dihimpunkan oleh Allah Taala dalam syurga akhirat kelak dan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru bunyi dia tu ni. Amin. Nah, orang Malaysia dok. Kita nampak ketara tu. Orang Malaysia senyap, puas-puas doa kau nak cerita kau gapo ni. Dia tak faham kau. Cakap Melayu dah tu tak faham lagi. Nah, doa amin. Itu adab doa. Nah, orang Kristian paderi dia kalau berdoa amin, amin, padahal tu cerak dah tak makbul. Tapi rajin dia amin. Kita Allahu Akbar. Orang berdoa kita malah amin. Nah, sepatut orang tolong doa kita tolong amin. Nah, boleh jadi berkat mustajab doa tu kerana kita yang amin. Mana tahu? Nah, orang berdoa tu penuh dengan makanan haram, makanan syubhat. Tiba-tiba kita hak bersin kata amin sepatah. Makbul indallah. Allah. Tu hak naknya. Nak ada ni. Tu sebab kita disuruh amin doa tu. Nah, habis itu. Baik. Jangan ikutlah puak-puak ni ya Allah. Minta jauhlah. Allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Lagi pula Tuhan ni Allah ni Tuhan yang menjadikan sembahyang. Nah, Allah Ta'ala yang menjadikan sembahyang. Sembahyang mana? Dia tafsir. Yakni yang dikehendaki oleh musannif. Sembahyang di dalam matan itu ialah sembahyang 5 waktu ini. Tengok. Jalanan atau jalan. Tariqatal muttaqin. Jalan bagi orang yang bertakwa. Jalan ada 2 makna di sini. Pertama, jalan dengan makna semayang inilah ibadat yang paling lebih. Kenapa? Karena semayang ni bekalan bagi orang yang bertakwa. Ni. Diri semayang tu sendiri imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Diri semayang tu sendiri orang panggil mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Diri semayang tu sendiri takwa dah. Nah, rupa semayang tu sendiri ada rupa takwa dah. Sujud, rokok, merendah diri, nampak rupa menghinakan diri, hingga kepala kita rendah daripada punggung kita. Diri semayang tu takwa dah. Yang kedua, apa makna orang panggil semayang ni? Tarekat bagi orang muttaqi. Yakni semayang-semayang ni ialah jalan untuk menyampaikan seseorang hamba atau salik itu hatinya kepada Allah. Al-muwasilu ilallah. Itu ni, semayanglah. Maka sebab itulah orang yang mendakwa dia sampai kepada Allah tapi tak semayang itu bohong. Dia ni orang wali besar ni. Tak hebat. Ni, napah demi napah ingat kepada Allah. Tiba-tiba orang azan Zuhur dia duduk nerak tidur. Habis dah waktu Zuhur masuk asar tak semayang-semayang. Memang tak semayang. Bila tanya dia kenapa Syekh tak semayang? Saya ni semayang sentiasa. As-salatu daim. Semayang sama-sama dia kata. Kenapa tu? Karena hati rohani saya sudah sampai ke hadratillah. Pelawak. Menipu. Kerana orang yang tinggi hakikatnya semakin sempurna syariat dia. Semakin hebat makrifat dia. Semakin bersinar dan berkualiti syariat dia. Semakin beradab syariat dia. Masya Allah. Itu yang sebenarnya. Kerana semayang itu tarekat, jalanan bagi orang mukmin. Maka sebab itulah dalam sembahyang itu Isra dan Mi'rajnya kita orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin.
Nah, dan jalanan nak sampai kepada Allah bagi orang yang muttaqin. Nah, dalam semayanglah, nah, orang ni akan dapat sampai kepada hadratillah. Sebutlah tarekat apa kalau tak semayang sesat. Nah, itu neraca kita orang ahli sunnah wal jamaah. Katanya apa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, nah, kalau datang seorang wali itu terbang di langit, jalan di atas air. Nah, ada ni. Boleh lipat bumi berjalan. Nah, dia di Kota Damansara seminit tak sapa, mari sini sapa dah. Nah, ustaz, mari masjid Lembongan, tu sapa duduk depan ni. Tetapi dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak berzakat. Ketahuilah kata Imam Junaid, itu wali syaitan, bukan wali Tuhan. Ada ni, wali syaitan. Nah, wali syaitan, bukan wali Allah, bukan wali Allah. Nah, walaupun bagai-bagai karamah khariqul adat yang nampak pada zahir mata kita. Nah, itu ni. Kenapa? Kerana neraca, nah, betul tak betul perjalanan seorang itu adalah pada syariat dia. Nah, semakin tinggi hakikat, semakin istiqamah dalam syariat. Itu. Pukul 9.30 dah weh. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati ini isyarat kepada sembahyang hakikat. Ini panjang sikit ni, kita kena sambung semula pula. Dia ada sembahyang hakikat, sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang makrifat. Pada kata musannif wa ja'ala fiha qurrata aini, ini isyarat musannif tentang sembahyang hakikat. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang. Bukan di luar sembahyang, bukan rupa pergerakan diam gerak sembahyang, yakni di dalam sembahyang yang tanpa huruf, tanpa suara, tidak didengar oleh manusia, ada sembahyangnya. Yakni sembahyang hakikat. Mana? Qurratu ainin, sejuk mata hati. Lagi akan insya-Allah pada bulan depan kalau panjang umur kita sambung balik. Kita berhenti situ dulu. Habis cepat dah tu rasanya. Banyak dah kita tinggal-tinggal tu. Tinggal-tinggal nak cepat-cepat sikit. Di surau Al-Munawwarah, terendak permai tu, baca kitab Jawahirus Saniyah. Tebal lagi kitab tu. Jadi tak sempat tu subuh. Kuliah subuh tiap-tiap pagi Sabtu. Pagi Sabtu kuliah subuh di terendak permai surau Al-Munawwarah, Jawahirus Saniyah. Jawahirus Saniyah ke? Kitab Syarat Qatani juga, kitab fiqh. Dia oleh kerana dak edang. Kita pun buat 2 kali. Pagi kuliah subuh dan takdis sebelum daripada asar. Sebab homestay kita dekat dengan surau tu. Jalan kaki ketuk tu bangun lagi. Sebab 2 kali tu pun tak lagi juga. Habis cepat dah tu baca tu, tak boleh. Kalau ustaz lambatlah ustaz baca kitab, nak cepat gapo cik, balik baca sendiri rumah. Orang cepat lalu. Semalam ni boleh khatam. Depan TV negak tu baca juga. Dah tu ni. Jadi wallahu a'lam wa ilmu atam. Ada nak baca doa khatimah. Sebelum kita sudahi, kita baca doa khatimah beramai-ramai insya-Allah.